Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 364 365. Kita masih lagi di dalam ayat 214. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Bahasa yang seumpama ini bahasa orang yang berada dalam kesempitan, dalam penderitaan, dalam kecemasan. Ala inna nasra, orang yang menunggu sesuatu yang sangat-sangat dikehendaki. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat. Ayat ini mengingatkan bahawa orang yang menggantungkan harapan untuk masuk ke syurga dengan percuma, sebenarnya mereka bermimpi pada sesuatu yang batil. Bahkan mereka akan memperolehi neraka. Ini kerana bayaran syurga ialah pengorbanan yang lulus, pengorbanan yang lulus segala ujian yang ditentukan oleh Allah. Jadi sesiapa yang lulus ujian, dia akan mendapat tiket ke syurga. Kalau boleh disebutkan tiket, akan mendapat balasan ke syurga. Dan barang siapa yang tak dapat, maka dia tak dapatlah syurga. Itu maknanya begitu. Jadi pertolongan Allah ini bukan mendapat rezeki, itu tidak besar. Pertolongan Allah yang dimaksudkan ialah pertolongan mendapat kelepasan pada hari akhirat. Kelepasan ini dikira apabila seorang itu terselamat daripada neraka dan ke syurga. Itulah pertolongan yang diberi kepadanya, pertolongan yang besar. Pertolongan yang lain-lain namanya nikmat. Tapi pertolongan ke syurga nikmat juga, tapi itu yang besar. Akbaru ni'am. Infak, satu pengorbanan. Saya lebih suka satu perjalanan pengorbanan, bukan suatu. Saya dah baca tadi banyak suatu saja. Waktu saya di universiti dulu, kita orang berdebat mengenai suatu ke satu. Misalnya dalam tajuk tesis dia sebut suatu macam di sinilah suatu pengorbanan, bekerja suatu kelebihan, bekerja satu kelebihan ke suatu kelebihan. Misalnya saya kata satu bukan suatu. Kemudian tak apalah bila orang dia bercakap sampai 2 kali dalam satu majlis, kau yang sama mengulangi hujah-hujah yang dah disebutkan, maka saya kiranya tak perlu jawab dah. Macam tu, tak perlu jawab. Jadi bila masuk Senate tu, ada orang lebih besar lagi tegur, turun mari, tinggal satu tinggal satu. Jadi misalnya kalau tajuk tesis tu perayaan adalah satu budaya, perayaan di Malaysia, satu budaya, satu, bukan suatu. Tapi kalau suatu, kalau betul lah, tak betul lah. Dia yang boleh dirujuk pakar-pakar daripada Dewan Bahasa, sama ada suatu ataupun satu.
Saya kata satu, bukan suatu ni benda yang tak tahu, suatu yang di awal-awal di angkasa satu. Jadi sesiapa dia yang tahu di sini sama ada suatu ke satu ke, terpulanglah. Dunia bagaikan jambatan menuju akhirat atau sebagai ladang untuk menanam pokok, ladang. Apa dia? Dunia ini tempat kita menanam sesuatu. Kita tanamlah di dunia, kita tuai di akhirat. Sementara hasilnya nanti akan dituai di akhirat. Kita tanam di dunia, kita tuai di akhirat, insya-Allah. Jadi yang kita nak tanam pokok tu, pokok apa yang kita nak tanam di dunia ini? Terpulanglah kepada ampunya cita-cita, ampunya harapan. Kalau dia mengharapkan menuai hasilnya, hasil bumi, maka itu adalah kebajikan yang sangat baik dah kira-kiranya. Di akhirat, dunia yang seumpama ini sangat memerlukan pengorbanan sebagaimana ujian, fitnah dan malapetaka biasa berlaku juga pada ketika damai. Apa dia? Fitnah dan malapetaka biasa berlaku juga pada ketika damai. Oleh itu infak diperlukan dalam kedua-dua keadaan ini. Infak untuk faedah di dunia, infak juga boleh berlaku untuk faedah di akhirat. Infak pada permulaan Islam merupakan satu pengorbanan, satu pengorbanan yang sangat diperlukan bagi membina masyarakat Islam yang sedang menghadapi kesusahan, cabaran dan peperangan. Cabaran dan peperangan. Infak juga satu khidmat yang perlu daripada segi, kalau saya nak sebutnya dari segi kitab ni, bila dia selesai edit, dia terus pergi ke penerbitan, pencetakan. Menurut undang-undangnya kena bawa ke pengarang dulu, barulah boleh pergi ke pencetakan. Pengarang ada hak lagi memperbaiki apa yang dia tak suka, barulah penerbitan itu mempunyai authority, ada jalan-jalan yang sah. Pengarang dia boleh tanda tangan sikit, kalau dia nak tanda tangan, tak nak tanda tangan pun tak apa, tapi penerbitan seharusnya begitu. Infak pada permulaan Islam merupakan satu pengorbanan yang sangat diperlukan bagi membina masyarakat Islam yang sedang menghadapi kesusahan, cabaran dan peperangan. Infak adalah satu khidmat yang perlu dari segi sosial dan takaful antara kelompok muslimin dengan kelompok yang lain, berasaskan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Itu dia infak. Infak ni satu amalan yang boleh menambahkan kasih sayang antara satu pihak dengan yang lain. Anak-anak yang diberi belanja kepada mereka dari tangan ke tangan, anak-anak merasakan lebih besar seorang bapa memberi sendiri bantuan kepada anak-anak dia yang patut, dah duit sekolah umpamanya. Dia yang mencari, dia juga yang memberi, yang menyampaikan kepada pihak. Boleh juga diberikan kepada ibunya, tapi bukan hak bapa dah, hak ibunya, hak ibu. Jadi untuk menambahkan kasih sayang, lebih baik bapaknya sendiri yang menyampaikan bantuan, yang menyampaikan infak itu kepada infak sekolah.
sekolah, belanja harian sekolah kepada anak-anaknya. Saya fikir begitu. Tapi bila bapa mengambil sikap, ibunya yang memberi, dia beri kepada ibu, ibunya menyampaikan kepada anak-anak, anak-anak lebih sayang kepada ibu daripada bapa, sebab bapa tidak memberi apa-apa kepada mereka untuk ke sekolah, kecuali ada masalah-masalah yang tertentu. Demikian juga kepada ibunya, bapa hendaklah memberi wang, bukan memberi kad kredit. Dia belilah, nak beli apa-apa pun. Saya rasa itu kurang baik, kerana ia lari daripada konsep asalnya nafkah. Nafkah itu bukannya kad kredit, tetapi wang, barang-barang, sayur-sayur, barang makanan. Jadi itulah sebabnya, maka kalau orang Mekah, dia tidak beri, dia berinya buat balik makanan. Ibu-ibu di rumah, isteri duduk di rumah, dan di rumah pun mereka berehat sahaja. Itu orang Mekah lah. Tapi orang Malaysia tak sesuai begitu, kerana bukan budaya mereka. Budaya adalah satu perjuangan. Yang ke-215, umat muslimin sebelum ayat ini dinuzulkan telah banyak berbicara tentang infak. Mereka mungkin sudah jelas dengan zakat dan bersedekah wajib, tetapi kurang jelas tentang derma sukarela atau sedekah sunat. Lalu pertanyaan mengenainya dikemukakan kepada Nabi SAW. Inilah sebabnya pertanyaan datang, kerana mereka baru sebenarnya dengan sedekah sunat ini. Yang mereka sedar ialah zakat wajib, zakat fitrah, zakat harta. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang jenis perbelanjaan yang mereka nafkahkan. Yas'alunaka, mereka akan bertanya ini daripada pihak yang tidak faham, tak tahu, belum dengar perkara itu baru. Sedekah sunat perkara baru, yang perkara yang sudah sedia tahu dalam masyarakat mereka. Nafkah yakni perbelanjaan wajib ini zakat, sama ada fitrah ataupun zakat harta ataupun zakat unta dan sebagainya, mereka tahu. Ayat ini dan beberapa ayat yang berikutnya mengandungi beberapa soalan yang ditujukan kepada Nabi SAW mengenai hukum syarak. Sebelum ini mereka tak tanya, mereka tidak akan ada niat untuk melaga-lagakan Nabi dengan sesiapa. Tak ada. Jadi kalau yas'alunaka, mereka akan bertanya engkau. Yas'alunaka, engkau ni Nabi lah, Nabi. Masyarakat sekarang ni dia tanya, kalau ada Nabi boleh jadi dia tanya Nabi. Kalau ada orang lain lagi, dia tanya orang lain lagi. Tanya sampai 2-3 orang, kemudian jadikan isu dalam akhbar, dalam majalah, dalam mana-mana saja. Isunya ialah untuk melaga-lagakan antara satu dengan lain. Ustaz tu kata boleh, ustaz tu kata tak boleh, ustaz ni kata boleh, ustaz tu kata harus, ustaz tu kata haram pula, ustaz. Jadi sama-sama ustaz, seolah-olahnya berada dalam satu pasukan dengan pasukan yang lain. Pendakwa satu pasukan saja. Jika ada khilaf antara satu dengan lain, syaratnya bukan ikhtilaf tapi khilaf. Khilaf ada persatuan yang manis, berbeza pandangan dalam perkara-perkara kecil disebabkan berlainan sudut yang mereka lihat. Jadi itu bukan saja tidak mengapa, itu bagus, sebab berlainan pandangan menunjukkan Islam adalah satu amalan yang hayawi. Hayawi ini maknanya dipakai harian, bukan hanya ketika terdesak.
bukan ketika terdesak, tetapi boleh dipakai pada bila-bila masa saja. Kalau hanya pada waktu terdesak saja dipakai, itu hendaklah ditangani oleh pihak yang lebih berkuasa. Yang lebih berkuasa. Kita menghadapi perkara itu mengenai zakat fitrah dahulu. Dahulu zakat fitrah, orang ataupun rakyat ataupun orang ramai pergi membawa beras gantang, ditinggalkan di rumah tu imam. Kemudian setelah rumah tu imam itu bocor, hari zakat, beras zakat itu kena hujan. So imam bersungguh pasal rumah dia ni kena baiki. Kalau dia nak simpan beras tak boleh. Timbullah pulanya idea, kita cari hak boleh keluar duit lah. Jumpalah pandangan Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Akhirnya imam kata, ini hak bagus sekali, rumah dia pun dah siap, kemudiannya ini pun boleh dikekalkan, iaitu pemberian zakat dengan harga, dengan wang. Sampailah kepada hari ini pula terbalik, tak laku beras, baru pergi beras gantang untuk satu orang zakat, bawa pergi, ataupun di rumah imam tu sendiri dah sedia beras gantang, kira tolak jual beli dulu, kemudian barulah sedekah zakat. Sekarang ni beras pun tak bawa datang lah. Hak segantang dalam bekas dulu pun, itu pun katanya makan tiku. Dulu kena hujan, patutnya makan di tiku, tak payah bawa lagi beras. Jadi senang begitu, tak ada siapa yang menolak, kecuali adalah orang yang ta'assub sangat. Dia ta'assub kepada beras gantang, bawa pergi ke rumah imam. Itu masa saya kecil-kecil dulu. Yang ni berjalannya. Yang berjalan iaitulah bawa beras gantang. Gantang tu dia suka dengan cupak, kain batik lepas, bawa pergi. Kalau sekarang ni yang sudah pack dalam tu beras Faizah, beras basmati. Banyak jenis beras dah sekarang ni, banyak jenis beras. Dulu itulah dia, ada pandangan itu menjadikan pembayar zakat fitrah tidak mahu menukarkan dengan mudah kepada wang. Sekalipun dengan wang itu kita nak bayar zakat untuk 10 orang anak keluarga, senang sajalah, bawa di 100 lebih, 120, 200 kas misalnya. Kalau selesai negeri mengikut beras yang dia makan beras basmati, jual beras basmati, harga pun basmati. Jadi apa yang nak sebutnya di sini, khilaf tentang beras sama ada boleh ataupun tak boleh dengan menggunakan wang, itu khilaf bukan ikhtilaf. Khilaf mabit saja, mana yang lebih mudah diurus, lebih mudah dibayar, lebih mudah dibawa ke sana sini, lebih cepat. Imam Syafi'i kata lebih cepat sampai kepada orang miskin untuk bagi beras. Dia boleh menanak terus pagi itu. Kalau tidak, tak boleh menanak, tak boleh makan. Jadi itu pandangan Imam Syafi'i, mana yang lebih cepat sampai. Tetapi bila zakat fitrah ini dikeluarkan dengan wang, ada orang miskin pula merasakan dia pagi raya tak boleh pergi sembahyang raya, katanya tak makan pada hari itu, tak makan. Benar tak benar itu tak tahulah. Kadang-kadangnya kita baca surat khabar pun tak semestinya benar. Di mana tu berlaku? Di Selangor berlaku, katanya. Di Selangor, negeri yang paling kaya, negeri yang tak ada masalah tentang beras, tentang makanan. Mengapa terjadi begitu? Terlepas pandang katanya. Jadi sebaik-baiknya kalau begitu, ada pendapat Imam Abu Hanifah yang mewajibkan beras, kerana alasannya beras dia boleh semua jadi. Dia boleh jadi lauk, dia boleh jadi makanan utama, dia boleh beli pakaian pun boleh. Tetapi beras hanya makanan utama saja untuk pagi raya. Memang itu. Jadi mana yang lebih diutamakan? Ada setengah tempat mahukan makanan, ada setengah tempat mahukan pakaian, ada setengah tempat mahukan makanan yang lebih istimewa pada pagi itu, pagi raya. Jadi
Khilaf dengan ikhtilaf. Ayat ini dan beberapa ayat yang berikutnya mengandungi beberapa soalan yang ditujukan kepada Nabi SAW mengenai hukum syarak. Berkata Ibn Abbas, kata-kata Ibn Abbas bukan hadis, ya. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidak aku dapati kaum yang lebih istimewa daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertanya tentang nabinya. Tidak aku dapati, barangkali aku tidak dapati, patutnya begitulah kita rasa. Saya rasa lah, tapi yang ni pun tak ingat. Kadang-kadangnya kita terjemah itu harfiah. Harfiah. Ya. Saya sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertanya nabinya tentang hukum syarak kecuali sebanyak 13 soalan saja, 13 soalan. Tetapi semuanya disebutkan di dalam Al-Quran dan dimulakan dengan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, yaitu tentang arak, tentang bulan yang diharamkan berperang. Pertama sekali tentang arak, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Itu satu. Yang kedua, mereka bertanya engkau perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Nah, ada atas sekali. Bulan yang diharamkan perang, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Dua, tentang anak-anak yatim dan lain-lain, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Kemudian mereka bertanyakan perkara-perkara yang mendatangkan faedah, yang mendatangkan manfaat sahaja. Itu satu antara yang ditanya. Yas'alunaka apa kalau yang mendatangkan faedah saja. Yas'alunaka 'anil tak ingat. Kata-kata Ibn Abbas ini membawa beberapa erti. Satu, umat yang bertanya tidak seperti Bani Israel. Umat ini, umat Nabi Muhammad bertanya tidak seperti Bani Israel. Bani Israel dia bertanya, tapi di sebalik pertanyaan itu macam-macam tujuannya. Tujuannya untuk menguji Nabi. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka Bani Israel akan bertanyamu tentang roh ni duduk di mana. Roh manusia ni mempunyai roh. Dia duduknya di mana? Di kepala ke, di kaki ke, di jantung ke, ataupun di mana? Nabi telah difirman, tadi beritahu Allah lebih awal lagi, jawab begini, qulir ruhu min amri rabbi. Jawablah kepadanya, roh itu urusan Tuhanku. Bila urusan Tuhan, kita pun tak tahulah roh dari mana tempat duduknya, ataupun duduk di seluruh badan. Yahudi datang bertanya Nabi. Yahudi itu ingatnya kali ni dia kata rebah dah Nabi. Pasal apa? Pertanyaan yas'alunaka 'anil ruhi, ada dalam kitab Taurat. Dia jawab begini. Bila dia tanya Nabi, kalau dia jawab tak serupa dengan apa yang ada dalam Taurat, nyata dia berbohong. Tentunya lah Nabi Allah Subhanahu wa taala berada di belakangnya. Tentulah jawapannya itu tepat seperti mana dalam Taurat. Selama mana Taurat itu yang datang daripada langit, datangnya daripada Allah. Sebab itulah Yahudi dahulu tak boleh dia pakai, sekarang pun tak boleh dipakai, sebab dia mempunyai niat yang tidak betul bila mengemukakan sesuatu pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan yang dikemukakan oleh umat terhadap Nabi, oleh umat Nabi Muhammad terhadap Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit. Sebab itulah soalan umat Nabi Muhammad yang dia bertanya kepada Nabi tak berapa banyak yang dia tanya, kecuali yang ada dalam Quran, maka Nabi jawab apa yang ada dalam Quran lah. Ini menunjukkan
menunjukkan tingginya kesopanan dan adab mereka terhadap baginda. Kesopanan mana? Kesopanan umat Nabi Muhammad ini, mereka tak tanya apa yang mereka tahu. Mereka tidak bertanya kecuali Nabi dulu yang memberitahu. Oleh sebab itu, soalan yang datang daripada umat Nabi Muhammad kepada Nabi sangat sedikit. Yang ketiga, mereka lebih senang untuk menghadapi perintah sebaik saja perintah disampaikan. Faktor ini sekaligus merupakan petanda mudahnya pengalaman hukum yang diwajibkan ke atas mereka, ke atas umat ini. Sebaliknya, Bani Israel yang banyak bertanya itu, hukum-hukum yang dijawab di atas yang diwajibkan ke atas mereka lebih berat lebih menyulitkan. Itu yang mereka bertanya Nabi SAW. Mereka tanya Nabi mereka Nabi Musa. Tapi tanya Nabi Muhammad ini hak yang lebih berat. Ada Yahudi pada ketika itu pun datang bertanya Nabi, seperti yas'alunaka 'anir ruh, tanya Nabi. Itu hak menyulitkan, hak memberatkan untuk nak jawab. Jadi Nabi jawab urusan Tuhanku, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka mungkin bertanya tentang kadar nisab zakat. Itu dia, nisab zakat, atau tentang apa-apa perbelanjaan yang sepatutnya mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khair wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqni ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa tawbatan maqbulatan wa tijaratan lan tabur walhamdulillahi rabbil alamin.